Gerakan Selamatkan Syariah, PAS nak pakai baju warna apa? Selagi boleh, apa saja isu yang berkaitan Islam dan Melayu akan ditunggang sehabis baik oleh Perikatan Nasional PN. Kononnya mereka lah terpaling berjuang untuk Melayu dan Islam. Terkini, PN dilaporkan akan menganjurkan siri perhimpunan pada 16, 18 dan 20 November ini bagi membantah petisyen dua individu yang mencabar 20 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah /1 Kelantan 2019. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, perhimpunan tersebut akan diadakan masing-masing di Terengganu, Kelantan dan perhimpunan munajat di Istana Kehakiman Putrajaya pada waktu pagi 20 November nanti. Beliau berkata pihaknya menerima memorandum Gerakan Selamatkan Syariah daripada lebih 300 tubuhan bukan kerajaan NGO berkaitan Islam. Katanya, badan itu mendesak meminda Perlembagaan Persekutuan segera bagi mengelak peruntukan jenayah syariah di negara ini dicabar atau lebih buruk lagi berisiko dibatalkan. Sebagai respon, Peguam Nick Elin Zurina Nick Abdul Rashid tampil memberi maklum balas susulan rancangan PAS menganjurkan demonstrasi berkenaan. Katanya, siapa saja boleh anjurkan perhimpunan asalkan mengikut garis panduan ditetapkan undang-undang dan mengambil kira hal-hal keselamatan. Perkara itu merupakan hak setiap individu sama seperti hak yang digunakan olehnya untuk memfailkan petisyen di mahkamah. Mereka nak berhimpun, nak berkumpul, itu hak mereka. Sebagaimana saya juga mempunyai hak untuk mengambil kes ini, katanya lagi. Pada 25 Mei tahun lalu, Nick Elin bersama anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman telah memfailkan petisyen bagi menyemak semula 20 peruntukan kesalahan dalam enakmen tersebut terhadap Kerajaan Kelantan dan pendengaran kes telah dibuat pada 17 Ogos lalu dan akan disambung pada 20 November ini. Nick Elin menafikan pihaknya mahu mencabar sistem undang-undang Islam, menjelaskan tujuan petisyen tersebut semata-mata atas tanggungjawab sebagai pengamal undang-undang. Mereka kata saya mencabar Tuhan, mencabar hukum syariah. Apa yang saya cabar ialah perkara takzir iaitu penilaian atau hukuman yang dijatuhkan dalam enakmen tersebut. Cabaran saya juga adalah kepada Dewan Undangan Negeri Kelantan yang telah menggubal undang-undang ini tanpa mempunyai kompetensi iaitu keupayaan tiada kena-mengena dengan doktrin di dalam Islam. Tapi jika nak berhimpun itu dengan memanipulasi fakta, itu saya tak sokong, katanya lagi. Tambahnya lagi, jika ada pihak yang benar-benar mahu menjunjung isu undang-undang syariah ini, maka mereka perlu menarik balik semua enakmen-enakmen yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Jika kita benar-benar nak memartabatkan mahkamah syariah, segerakan kes-kes perceraian yang tertunda. Cari jalan selesaikan kes suami culas membayar nafkah dan yang berpoligami tanpa kebenaran, katanya lagi. Sementara itu, Nick Elin turut berkata Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan telah membuat pernyataan yang salah di Parlimen pada 30 Oktober lalu apabila menggesa Menteri Agama Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mukhtar supaya menjadi pihak yang mencelah dalam kes yang difailkannya itu. Taqiyuddin mendakwa kebenaran untuk memasukkan kes berkenaan ke Mahkamah Persekutuan diperolehi pada 2023 dan bertanya kepada Muhammad Naim siapakah yang menjadi kerajaan pada masa itu. Namun, Nick Elin menjelaskan semua pemfailan petisyen telah dibuat pada tahun 2022. Tahukah anda, Nick Elin telah memperoleh kebenaran mahkamah untuk memfailkan petisyen itu pada Oktober 2022, iaitu ketika PAS masih menjadi sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan. Beliau memfailkan notis usul untuk mendapat kebenaran pada 25 Mei 2022 dan mendapat leave iaitu kebenaran pada 30 September 2022. Manakala petisyennya difailkan pada 13 Oktober 2022, sama ada PAS sedar atau tidak, jawapan ada pada mereka. Sejauh mana keikhlasan PAS dalam memperjuangkan isu ini atau hanya sekadar menangguk di air keruh demi kepentingan politik mereka yang dilihat sudah kehausan modal dan semakin suram. Perhimpunan di Padang Merbuk KL dengan Lautan Unggu, apa kesudahannya? Kemana perginya perjuangan RUU 355 ketika itu apabila PAS menjadi kerajaan? Kali ini, baju warna apa pula yang hendak diniagakan PAS kepada para walaun untuk membentuk gelombang ketika perhimpunan?
Harapnya hasil jual dan tunggang agama itu nanti bolehlah digunakan untuk membayar hutang harakah atau paling tidak membayar saman ustazah kepala batas. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.